Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang pula. Antara fokus hari ini ialah 2 rang undang-undang perbekalan tambahan diluluskan pada hari keempat persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Perinciannya bersama rakan penyampai Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya dia. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Kerajaan Sarawak sangat mengutamakan perpaduan dan keharmonian dalam beragama di Sarawak tanpa mengetepikan keutamaan dan kesucian agama Islam. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, ia merupakan asas yang sangat perlu untuk sesebuah masyarakat bergerak maju ke hadapan, terutamanya selepas 60 tahun Sarawak merdeka. Ujar Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, mazhab Asy-Syafi'i yang telah bertapak di Nusantara sejak kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masihi masih kekal relevan sehingga ke hari ini dalam menangani isu-isu hukum yang timbul dalam masyarakat. Katanya, dengan pendekatan yang bersifat wasatiyah atau sederhana, ianya sangat sesuai dengan keadaan di Sarawak, khususnya yang mempunyai masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan agama. Berucap di majlis perasmian seminar antarabangsa Imam Asy-Syafi'i di Kuching, Premier turut mengajak semua menjaga perpaduan kerana perpecahan disebabkan isu perkauman hanya akan merugikan dan mengganggu usaha yang sedang giat dilaksanakan. Justru itu, beliau berharap melalui seminar ini segala perkongsian ilmu dapat meningkatkan kefahaman dalam melaksanakan hidup beragama dengan lebih baik dan harmoni. Lebih dari 1,000 menghadiri seminar 2 hari tersebut yang membentangkan 9 kertas kerja dari pakar-pakar mazhab Asy-Syafi'i dari pelbagai negara, antaranya dari Jordan, Yaman, Brunei dan Indonesia selain pembentang dari dalam negara. Seminar tersebut dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini meluluskan 2 rang undang-undang perbekalan tambahan 2022-2023 dan rang undang-undang perbekalan tambahan 2023 pada persidangan hari keempat mesyuarat pertama bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 di Kuching. Kedua-dua rang undang-undang tersebut dibentangkan oleh Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu kedua, Dato' Amar Douglas Uga Ambas. Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2022-2023 adalah untuk peruntukan tambahan bagi perbelanjaan biasa berjumlah RM179,840,387. Dato' Amar Douglas ketika membentangkan rang undang-undang itu berkata bahawa anggaran tambahan kedua bagi perbelanjaan biasa 2022 adalah untuk menampung kos pelbagai perkhidmatan yang ditanggung oleh pelbagai kementerian dan jabatan yang dana tidak disediakan dan tidak diperuntukkan secukupnya dalam anggaran 2022. Rang undang-undang itu disokong oleh Menteri Pembangunan, Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Sementara itu, rang undang-undang perbekalan tambahan 2023-2023 untuk perbelanjaan tambahan berjumlah RM38,165,200. Dato' Amar Douglas berkata, anggaran tambahan pertama bagi perbelanjaan biasa tahun ini terdiri daripada RM214,165,200 yang diperlukan oleh Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi. Ini adalah untuk menampung subsidi lanjutan ke atas cas elektrik dari 1 Januari hingga 30 Jun untuk penggunaan domestik, komersial dan industri, operasi dan penyelenggaraan skim alternatif elektrik luar bandar Sarawak SARES. Sistem suria di luar grid berdiri sendiri untuk membekalkan bekalan elektrik 24 jam kepada komuniti terpencil dan luar bandar di seluruh negeri dan operasi dan penyelenggaraan bekalan air Tanjung Manis. Manakala RM134 juta diperlukan oleh Jabatan Premier untuk semakan sewa perkhidmatan, sewaan udara dan peningkatan penggunaan berikutan peningkatan aktiviti kerajaan serta peruntukan kepada State Celebration Trust Fund bagi menampung perbelanjaan sempena 60 tahun kemerdekaan Sarawak.
Sarawak. Beliau berkata sejumlah 20 juta ringgit diperlukan oleh Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri sebagai bantuan kewangan negeri bagi menampung kos operasi rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak atau MySRBN bagi membolehkan rakyat menikmati perkhidmatan jalur lebar internet percuma di kawasan luar bandar di seluruh Sarawak. Saudara, Kerajaan Sarawak akan terus memperjuangkan tuntutan 35% kerusi Dewan Rakyat untuk Sarawak dan Sabah bagi memastikan perwakilan di Parlimen selaras dengan semangat dan tujuan asal Pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali memberitahu tuntutan tersebut juga telah disampaikan kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof kerana beliau dilantik untuk menyelia semua perkara berkaitan pelaksanaan MA63 di peringkat Kerajaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, Datuk Sharifah Hasidah berkata, semasa mesyuarat 20 Januari lalu, iaitu mesyuarat pertama Majlis Tindakan Pelaksana Perjanjian MA63, Jawatan Kuasa Kerja telah mencadang untuk meneruskan perbincangan tuntutan berkenaan. Beliau menjawab soalan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Lo Ke Chiang, semasa persidangan Dewan Undangan Negeri di Kuching. Dalam pada itu, beliau menjelaskan tuntutan tersebut dapat dilaksanakan melalui dua cara, iaitu melalui pindaan kepada perkara 46 Perlembagaan Kerajaan Persekutuan dengan bilangan Ahli Dewan Rakyat secara khusus diubah atau ditukar daripada 31 kepada bilangan yang lebih besar yang akan menambah sehingga 35% perwakilan Parlimen atau semakan persempadanan semula di bawah perkara 113 Perlembagaan Persekutuan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dari semasa ke semasa sebagaimana yang dianggap perlu untuk mengkaji semula persempadanan semula. Beliau turut menjelaskan bahawa persempadanan semula hanya boleh dilaksanakan selepas tamat 8 tahun yang kali terakhir persempadanan semula bagi Sarawak ialah pada 2015 dan semakan persempadanan semula seterusnya adalah pada tahun ini. Tiada sebarang caj dikenakan bagi penggunaan jalan balak melibatkan semua projek kecil luar bandar MRP dan projek transformasi luar bandar RTP dengan kos projek bernilai RM200,000 dan ke bawah. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh berkata, bagi projek MRP dan RTP bernilai RM200,000 ke atas, kadar rata sebanyak RM3 per kilometer akan dikenakan bagi setiap kenderaan untuk satu perjalanan pergi dan balik. Datuk Len Talif menjelaskan Kerajaan Sarawak amat prihatin terhadap keselamatan orang awam dan kaki tangan kerajaan yang menggunakan jalan balak untuk pelbagai urusan di kawasan pedalaman negeri ini. Ini kerana jaringan jalan balak yang luas di Sarawak bukan hanya dibina bagi tujuan mengangkut keluar kayu balak daripada kawasan lesen pembalakan, tetapi turut penting dalam menyediakan akses kepada penduduk setempat ke kawasan bandar atau pekan yang terdekat. Justru, kerja-kerja penyelenggaraan jalan balak secara kerap dan berkala adalah amat diperlukan bagi memastikan jalan balak berkenaan sentiasa berada dalam keadaan baik serta boleh diguna dengan selamat. Selain itu, kebanyakan penduduk setempat di kawasan pedalaman negeri ini adalah bergantung penuh dengan kewujudan jalan balak agar tidak terputus dari keperluan perkhidmatan kesihatan, pendidikan serta bekalan makanan. Beliau menjelaskan demikian ketika menjawab pertanyaan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau di persidangan Dewan Undangan Negeri. Datuk Len turut memberitahu terdapat syarat-syarat yang wajib dipatuhi oleh pemilik projek atau kontraktor yang dilantik untuk membina jalan di kawasan hutan simpanan kekal adalah seperti berikut. Antaranya, mendapatkan kebenaran bertulis daripada Pengarah Hutan Sarawak sebelum memulakan kerja-kerja pembinaan jalan raya di dalam kawasan hutan simpan kekal selain melaksanakan kerja-kerja pembinaan jalan di dalam sepadan rizab jalan yang telah diluluskan sahaja.
Projek klinik kesihatan Long Napir perlu ditender semula dan proses tender semula akan dijalankan oleh Jabatan Kejeraya Sarawak selepas abstrak terperinci awalan PDA baharu daripada Jabatan Kejeraya Sarawak dikemukakan kepada Kementerian Kesihatan Persekutuan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Minty berkata projek tersebut ditender semula pada Februari 2022. Michael Tiang bagaimanapun menjelaskan proses tender projek berkenaan tidak berjaya kerana harga kontraktor lebih tinggi daripada kos siling. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan yang dibangkitkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Palus Palu Gumbang di Rumah Ogos hari ini. Beliau menambah Lembaga Perolehan Tender Persekutuan memutuskan pada 4 November 2021 untuk pelaksanaan tender semula kedua bagi membolehkan projek itu diteruskan. Beliau berkata PDA telah diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada Mac 2022. Bagaimanapun selepas lawatan tapak pada Mac 2023, KKM meminta JKR Sarawak mengemukakan semula anggaran kos dan PDA baharu. Proses tender semula kedua hanya akan dijalankan selepas mendapat kelulusan daripada Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, ketika menjawab soalan yang dikemukakan oleh Adun Balingian, Abdul Yaakob Arbi, Michael Tiang memberitahu tiada rancangan segera untuk menubuhkan hospital baharu di Matading Mukah. Jelasnya ketika ini penduduk di kawasan berkenaan sedang menerima rawatan perubatan di Hospital Mukah yang terletak 30 km dari Matading. Beliau menambah, bagi strategi jangka panjang, Jabatan Kesihatan akan menaik taraf Hospital Mukah bukan perubatan sedia ada kepada hospital pakar kecil untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada penduduk di bahagian Mukah, termasuk komuniti di kawasan Matading dan Balingian. Antara perkhidmatan yang disediakan termasuk perubatan am dan pembedahan, pediatrik, perkhidmatan ONG dan perubatan kecemasan. Projek yang dicadangkan telah dikemukakan di bawah rancangan Malaysia ke-13. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma, langsung dari Sarawak.